Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijarah. Dengan perbincangan kita hari ini, pelaburan forex, perniagaan atau judi. Baru-baru ini pihak berkuasa telah menahan 3 lelaki termasuk seorang yang bergelar Datuk kerana terlibat dengan penipuan sindiket pelaburan forex yang membabitkan jutaan ringgit. Seorang lelaki warga tempatan ditahan polis selepas dipercayai terbabit dengan kes penipuan menawarkan pelaburan forex yang membabitkan nilai kerugian 1.69 juta ringgit. Selain daripada itu, sindiket penipuan pelaburan forex didedahkan melalui penahanan 12 individu di sebuah rumah di Mutiara Damansara. Seorang guru pula terpaksa berputih mata apabila harus ditanggung kerugian hampir RM35,000 akibat ditipu oleh sindiket pelaburan forex yang tidak wujud di Facebook. Ini semua menimbulkan persoalan kepada kita, ya, sejauh manakah pelaburan forex ini boleh dipercayai? Dan apakah sebenarnya yang menyebabkan begitu banyak penipuan berlaku dengan pelaburan forex? Bukan itu sahaja, dari sudut syarak pula, apakah status pelaburan forex ini sehingga banyak pihak mengambil kesempatan ke atas kewujudannya? Untuk mengupas lebih lanjut tentang pelaburan forex, perniagaan atau judi, kita bersama Ustaz Luqmanul Hakim Hussein selaku penasihat syariah Bank Al-Rajhi dan juga FWD Takaful. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami hari ini, ya Ustaz, ya. Ustaz, seperti yang dikabarkan tadi, ya Ustaz, ya, banyak penipuan yang berlaku Ustaz dengan pelaburan forex ini hingga membabitkan puluhan juta ringgit, ya. Jadi bagaimana sebenarnya masyarakat kita boleh terjerumus dengan penipuan sebegini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya keterlibatan masyarakat kita dalam forex ini dia berlaku dalam dua bentuk. Yang pertamanya ialah masyarakat yang secara langsung bertrading dengan forex. Maknanya mereka register dengan mana-mana platform forex di internet. Kemudian mereka mendepositkan sebahagian modal mereka dengan platform yang mereka pilih. Kemudian mereka membuat trading forex dan yang menatijahkan akhirnya mereka mendapat keuntungan ataupun mendapatkan kerugian ataupun memperoleh kerugian. Jadi forex trading ini sebenarnya menarik minat masyarakat sebab apa? Sebab dia menjanjikan keuntungan yang sangat besar, yang sangat lumayan, yang sangat tinggi. Kerana apa? Keuntungan yang tinggi kerana adanya unsur leverage. Leverage ni ialah apabila platform dia memberi kebenaran kepada trader forex untuk trade satu nilai yang jauh lebih tinggi daripada nilai modal yang dia ada. Contohnya, kalau kita ada $100, kita boleh trade 100 kali ganda daripada nilai yang kita ada, $10,000. Jadi pulangan daripada trading pada nilai $10,000 itulah yang menyebabkan pulangan yang dijanjikan daripada forex trading ini dilihat sangat tinggi, yang menarik minat masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah keterlibatan mereka dengan forex melalui mereka melabur, invest. Mereka serahkan duit mereka, contohnya orang yang ada $10,000 seumpamanya, menyerahkan duit mereka kepada satu pihak dan pihak tersebut membuat pelaburan di atas nama pelaburan, sedangkan underlying instrumen yang mereka gunakan ialah forex trading. Jadi ini juga menarik minat masyarakat kerana mereka yang mengambil deposit daripada orang ramai untuk membuat trading forex ini menjanjikan keuntungan yang tinggi, yang sangat lumayan. Sebab itulah masyarakat sangat tertarik dengan pelaburan forex, sama ada melalui trading ataupun investment. Boleh saya katakan di sini, Ustaz, ya, masyarakat kita pun harus lebih peka, ya, sebelum mereka membuat sesuatu pelaburan, ya Ustaz, ya, untuk memastikan mereka tidak terjebak dengan penipuan seperti apa yang saya bincangkan tadi. Baik Ustaz, kita maklum, ya, forex ini adalah singkatan kepada foreign exchange, ya, di mana foreign merujuk kepada mata wang asing dan exchange pula merujuk kepada penukaran. Jadi foreign exchange ini merupakan pertukaran satu mata wang ke satu mata wang yang lain. Contoh, pertukaran mata wang ringgit Malaysia kepada mata wang dolar Singapura. Jadi sebagai umat Islam, ya Ustaz, ya, pasti kami nak tahu sama ada forex ini patuh syariah ataupun tidak. Jadi secara ringkas, apa ciri-ciri yang membezakan di antara forex Islamik dan juga forex yang bukan Islamik, iaitu forex konvensional? Silakan. Ya, sebagaimana yang Syabana sebut tadi, forex ini ialah pertukaran di antara satu mata wang dengan mata wang yang lain. Antara contohnya nak tukar di antara ringgit Malaysia dengan dolar Singapura ataupun dengan rupiah ataupun dengan USD dengan euro dengan yen dan seumpamanya. Jadi dalam Islam, pertukaran di antara satu mata wang dengan mata wang dinamakan sebagai akad as-sarf
Itu disebut dalam istilah fiqh sebagai akad as-sarf, pertukaran di antara mata wang dengan mata wang yang lain. Apabila nak melakukan akad as-sarf ataupun forex, dalam Islam dia ada beberapa syarat. Yang pertama sekali, dia mesti memenuhi semua syarat-syarat dan semua rukun-rukun jual beli yang biasa, normal baik jual beli yang biasa. Itu yang pertama, segala rukunnya, segala syaratnya. Yang kedua, dia ada syarat tambahan, iaitu mestilah dilakukan on the spot. Mesti dilakukan tanpa ada penangguhan. Mesti dilakukan secara, dalam bahasa Arabnya disebut sebagai yadan biyadin ataupun serahan tangan ke tangan. Jadi contohnya, kalau saya ada ringgit Malaysia, saya nak tukar kepada USD. Sewaktu pertukaran itu ataupun sewaktu exchange di antara ringgit dengan USD, dalam kontrak ataupun dalam majlis akad itu, saya mesti serahkan ringgit Malaysia dan saya mesti menerima dolar yang saya nak beli. Mesti berlaku on the spot dalam satu majlis. Kalau berlaku kelewatan ataupun penangguhan salah satu daripada mata wang yang nak ditukar, maka akan berlaku riba yang dinamakan sebagai riba an-nasa, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu bil wariq riba illa ha wa ha. Pertukaran di antara emas dengan perak ataupun termasuklah zaman sekarang ini pertukaran di antara satu mata wang dengan mata wang yang lain akan berlaku riba kecuali sekiranya dilakukan secara on the spot. Jadi kesimpulannya, sebarang forex trading sama ada dengan tujuan untuk investment, kita nak mendapat keuntungan daripada kenaikan harga, ataupun forex dengan tujuan untuk trading, bukan untuk investment, untuk trading, nak mengambil keuntungan daripada spread harga tinggi, harga jual dan harga beli, difference di antara harga jual dan harga beli, ataupun forex dengan tujuan untuk hedging, untuk lindung nilai, untuk tanggung, untuk kawal risiko. Kesemua jenis forex transaksi ini dia mesti tertakluk kepada hukum hakam as-sarf yang saya sebutkan tadi. Mesti ada cukup syarat-syarat jual beli dan mesti berlaku secara on the spot ataupun tanpa ada sebarang penangguhan. Itu yang membezakan di antara forex yang Islami ataupun patuh syariah dengan forex yang tak Islami, yang konvensional. Jadi saya boleh rumuskan di sini ya Ustaz ya, forex Islamik ini tertakluk pada hukum mata wang dalam Islam, iaitu kalau mata wangnya sama, ia harus dilakukan secara spot dan harga yang sama. Tetapi jikalau mata wangnya berbeza, ia dilakukan masih lagi tetap spot tetapi harganya tidak perlu sama. Ya Ustaz ya, betul ya? Okey, baiklah Ustaz, kita akan berehat seketika dan bila kita kembali, kita akan bertanyakan pula pandangan syariah terhadap jenis-jenis forex yang ada. Jadi jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah dengan perbincangan pelaburan forex, perniagaan atau judi. Bagi mereka yang baru sahaja bersama kami, forex ini bermaksud ya pertukaran satu mata wang ke mata wang yang lain seperti pertukaran ringgit Malaysia kepada dolar Singapura. Baik Ustaz, forex sebenarnya terbahagi kepada tiga jenis ya. Yang pertama adalah forex menerusi money changer. Yang kedua pula adalah forex yang dikendalikan oleh institusi-institusi kewangan yang berlesen di bawah Undang-Undang Malaysia. Dan yang ketiga pula adalah seperti yang Ustaz bincangkan tadi, online forex trading. Jadi majlis fatwa membenarkan ya Ustaz ya forex yang pertama dan kedua, tetapi tidak membenarkan online forex trading yang ada pada masa ini adalah haram ya, dan juga tidak sah dari sisi undang-undang negara. Jadi persoalan saya di sini Ustaz, kenapa ya online forex trading tidak dibenarkan dari sudut syariah, manakala money changer ataupun forex yang dikendalikan oleh institusi-institusi kewangan dibenarkan, sedangkan semuanya pun berasaskan forex itu terlibat dengan penukaran mata wang asing. Silakan Ustaz. Okay. Saya terus fokus kepada online forex ya, online forex trading, iaitu forex trading yang dilakukan oleh individu melalui platform elektronik yang menggunakan konsep yang ada pada pasaran online sekarang ini. Forex jenis ini ada banyak masalah dari sudut syariah. Banyak masalah. Kalau kita lihat satu persatu dengan kajian, banyak isu-isu syariah yang ada dalam forex online yang menggunakan platform elektronik dengan konsep yang ada sekarang ini. Sebab itulah pada tahun 2012 telah ada fatwa kebangsaan yang disebutkan oleh Syabana tadi yang mengharamkan trading forex online. Saya boleh simpulkan kenapa forex online yang menggunakan platform elektronik ini dihukumkan ataupun difatwakan sebagai haram. Ada banyak isu, tapi saya fokuskan kepada dua isu sahaja yang paling besar. Yang pertama ialah isu tidak adanya penyerahan wang yang kita beli daripada platform kepada kita. Maknanya sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam akad saraf ataupun forex, duit dia mesti diserahkan kepada kita on the spot, mesti diserahkan. Tapi dalam forex online ni,
Apabila kita membeli satu instrumen sebagai contoh, mengambil posisi long untuk satu instrumen, contohnya kita mengambil instrumen euro against yen. Maknanya saya nak beli yen dengan membayar euro. Euro against yen, beli yen dengan membayar euro. Bila saya open position, maknanya saya beli, saya tekan butang open position, maknanya saya beli currency tersebut, duit tersebut dia tak dikreditkan dalam akaun saya. Duit yen yang kononnya saya beli dengan membayar euro tak dikreditkan dalam akaun saya, tapi duit itu akan floating ataupun terapung dalam akaun, sama ada dia naik ataupun turun mengikut pergerakan wang semasa ataupun currency semasa, naik turun, dia floating, terapung. Sehinggalah akhirnya saya akan close position, mana saya tutup balik. Bila saya tutup balik, maka yen tadi akan dikonvert balik kepada euro yang saya jual tadi. Bila dikonvert balik kepada euro ataupun USD, maka duit USD itulah yang akan dikreditkan dalam akaun kita untuk dikeluarkan. Maknanya bila saya membeli USD against yen, saya beli yen bayar USD, yen tak dikreditkan dalam akaun saya, mana tak dimasukkan. Tapi hanyalah kita menggunakan nilai pergerakan yang akhirnya kita akan dibayar dengan USD balik. Jadi isu yang pertama, tidak adanya penyerahan duit yen kepada akaun kita untuk kita guna ataupun untuk dikeluarkan. Mana-mana platform forex yang ada pada hari ini, kalau kita beli yen, dia tak akan bagi kepada kita untuk withdraw ataupun membuat pengeluaran terhadap yen yang dibeli. Dia mesti dikreditkan balik kepada USD untuk dimasukkan dalam akaun kita. Ini yang di dalam online forex trading ya Ustaz ya? Ya betul, untuk online yang dilakukan oleh platform-platform online. Isu kedua yang saya sebut tadi ialah isu leverage. Leverage ni apa? Leverage ialah platform membenarkan kita untuk trading satu nilai yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang mungkin beratus kali ganda, mungkin 100 kali ganda, mungkin 1000 kali ganda, mungkin 500 kali ganda daripada nilai modal yang kita ada. Maknanya kalau saya ada contohnya $100 sebagai deposit dalam platform, saya diberi kebenaran untuk trading sebanyak 10,000. 10,000. Jadi 10,000 yang saya trading itu bukan duit saya, bukan wang saya, tapi dianggap dari sudut fiqhnya sebagai pinjaman. Maknanya seolah-olah bila saya depositkan $100, platform akan memberi pinjam kepada saya $10,000 untuk saya trading. Tunggu pergerakan mata wang naik turun, kemudian saya close balik position dan saya mendapat keuntungan. Jadi yang di trading, yang di-trade oleh saya 10,000 itu bukan duit saya tapi duit pinjaman yang diberikan oleh platform kepada saya. Maka kombinasi di antara pinjaman dengan trading tadi, dengan akad soroh forex dicampur dengan pinjaman yang dikombinasikan sekali dalam satu transaksi, itulah yang dinamakan sebagai bai' wa salaf, yang dilarang dalam syarak, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an bai'in wa salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada kombinasi di antara jual beli dengan akad pinjaman. Dan inilah yang menjadi masalah kepada online forex, yang menjadi asas kepada pertimbangan untuk difatwakan sebagai haram. Bagaimana pula Ustaz dengan online forex trading ini Ustaz, yang mempunyai ciri-ciri seperti swap free Islamic account yang dibina khas bagi mereka yang beragama Islam? Adakah ini juga dikira sebagai tidak mematuhi syariah? Ya, sebahagian platform dia mengenakan swap. Sama ada dia mengenakan swap ataupun membayar swap. Dia mengikut kepada posisi yang kita ambil dan mengikut kepada currency yang kita ambil. Mungkin kita mendapat interest ataupun mendapat swap, dan mungkin kita membayar swap bila mana kita hold position kita melebihi 24 jam. Mana kita buka position dan kita tak close sehinggalah lebih 24 jam, kita akan dibayar ataupun dikenakan swap ataupun interest. Yang ini jelas haram. Tapi ada platform yang claim bahawa mereka ni platform yang Islami, akaun Islami. Betul. Yang tak memasukkan elemen swap dalam akaun mereka. Walaupun kita melihat akaun ini dinamakan sebagai akaun Islami, forex akaun Islami, tapi yang dimaksudkan dengan Islami itu ialah yang tak ada swap sahaja. Sedangkan isu-isu yang lain yang menjadi feature asas kepada platform forex ini masih ada. Sama ada isu leverage-nya, isu tak ada pegangan dan seumpamanya, semua isu-isu yang bermasalah masih ada dalam akaun Islami tersebut. Yang tak ada cuma isu swap sahaja. Jadi yang tidak ada hanya swap, tapi isu-isu lain seperti leverage masih lagi ada di dalam online forex trading yang mempunyai ciri-ciri Islamik ini Ustaz. Ya, okey, baiklah, kita akan berehat seketika dan bila kita kembali, kita akan bertanyakan pula kepada Ustaz cara untuk membersihkan duit dari hasil pelaburan yang tidak patuh syariah. Jadi jangan ke mana-mana.
Masih lagi bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah dengan perbincangan pelaburan forex, perniagaan atau judi. Baik Ustaz, mungkin ramai di luar sana yang pernah terjerumus dengan online forex trading ini dan sekarang sudah bertaubat, ya, rasa bersalah dan kembali ke pangkal jalan. Jadi apakah cara yang boleh mereka lakukan untuk membersihkan duit dari hasil yang tidak patuh syariah ni Ustaz? Bagi mereka yang telah terlibat dalam trading forex yang tak patuh syariah, yang sudah difatwakan sebagai haram, yang pertama sekali mereka kena stop daripada trading. Kalau mereka yang terlibat dengan forex secara trading, mereka kena stop trading. Bagi mereka yang terlibat secara investment, mesti berhenti daripada pelaburan tersebut. Kemudian apa yang kita nak lakukan terhadap hasil daripada forex yang dapat daripada pelaburan ataupun trading yang dilakukan. Dalam masalah ini kita mesti melihat bahawa duit yang terhasil daripada pelaburan forex yang haram adalah duit yang tak patuh syariah. Maka duit yang tak patuh syariah kita boleh recognize sebagai modal. Modal yang kita keluarkan boleh diambil sebagai hak kita. Contohnya kita memulakan trading forex ini dengan modal RM10,000 contohnya. Maka modal RM10,000 itu setelah ditolak lossnya profitnya, kemudian ada sedikit keuntungan. Modal yang menjadi capital dalam trading kita boleh diambil sebagai hak kita. Cuma lebihan yang merupakan keuntungan itulah yang perlu dibersihkan. Cara nak membersihkan harta yang tak patuh syariah ataupun harta yang haram ini ada beberapa cara. Cara yang paling mudah sekali ialah diserahkan kepada Baitul Mal. Bila kita serahkan kepada Baitul Mal, Baitul Mal ni dia ada satu fund ataupun satu tabung yang dinamakan sebagai tabung harta tak patuh syariah. Maka cara paling mudah serahkan kepada Baitul Mal untuk diuruskan ataupun diagihkan kepada mereka yang sepatutnya. Cara kedua, kita boleh serahkan kepada mana-mana badan khairat, badan-badan kebajikan yang digunakan duit tersebut ataupun diagihkan kepada kemaslahatan umum, kemaslahatan awam. Yang kedua. Yang ketiga, kita boleh agihkan duit yang tak patuh syariah tadi kepada orang-orang yang layak menerima zakat. Contohnya kepada orang miskin, kepada orang fakir. Jadi ketiga-tiga cara ini kita boleh gunakan mana sahaja untuk membersihkan balik harta-harta yang dianggap sebagai harta yang tak patuh syariah. Jadi Ustaz, ada 3 cara ya. Yang pertama kita serahkan kepada Baitul Mal, yang kedua badan-badan khairat dan juga yang ketiga penerima zakat ya Ustaz ya. Okey Ustaz, akhir sekali ya Ustaz ya. Kita sudah pun hampir ke penghujung. Bagaimana cara kita boleh mendidik masyarakat kita supaya bila mereka ingin melabur, mereka tidak akan tertipu seperti mana yang dimaklumkan di awal rancangan tadi ya Ustaz ya, bahawa ramai yang telah tertipu dengan pelaburan forex hingga membabitkan kerugian puluhan juta ringgit. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, kita sebagai orang Islam, yang pertama sekali sebelum kita melabur ataupun sebelum kita membuat sebarang investment, terlibat dalam mana-mana perniagaan, yang pertama sekali kita mesti ada ilmu. Dengan ilmu lah yang kita boleh membezakan di antara mana yang haram, mana yang tak haram, mana yang baik, mana yang tak baik, mana yang boleh kita masuk, mana yang tak boleh kita masuk. Itu yang pertama sekali. Sebab itulah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia pernah menyatakan bahawa la yabi' fi suqina hadha illa man qad tafaqqaha fi din. Maknanya tidak boleh sesiapa pun berniaga di pasar kami kecuali orang yang telah faqih ataupun faham tentang ilmu agama, hukum fiqh. Sebab dengan hukum, mengetahui hukum fiqh inilah seseorang itu boleh bebas ataupun boleh terselamat daripada terjebak dalam penipuan, terjebak dalam benda-benda yang tak patuh syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti ada perasaan kita nak cari benda yang halal. Nak cari harta, nak cari rezeki, kita nak cari benda yang halal. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Kamu kena bertakwa kepada Allah dan kamu memperelokkan cara kamu nak mendapat rezeki. Kita nak mendapat rezeki, kita guna cara yang paling elok, cara yang paling baik, kaedah yang paling baik yang tak menyalahi syarak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti rasa takut dan rasa gerun kepada perkara yang haram, harta yang haram. Kita jangan setakat takut dan jijik pada daging yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram. Tapi lebih daripada itu, kita juga mesti merasa takut dan jijik terhadap sumber yang haram, harta yang haram, benda yang akan menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Jadi dengan tiga perkara tadi, iaitu ada ilmu dan kesungguhan untuk mencari perkara yang halal, dan gerun dan takut kepada perkara yang haram, maka insya-Allah kita boleh bebas ataupun terselamat daripada terjebak dalam perkara yang tak patuh syariah ataupun perkara yang tak dibenarkan oleh syarak. Dan ini semua boleh berlaku Ustaz bila pihak berwajib lebih proaktif
dan ambil lebih banyak pendekatan ya Ustaz untuk terus mendidik masyarakat kita ya Ustaz ya, supaya masyarakat kita akan menjadi sebuah masyarakat yang lebih berilmu, berisi ya, dan bukan seperti tin kosong sahaja Ustaz ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan buat panel jemputan kita hari ini, Ustaz Luqmanul Hakim Hussein, kerana sudi hadir untuk berkongsi ilmu di episod kali ini. Kini kita lebih jelas ya tentang pandangan sebenar syariah dalam menentukan status forex, apakah ianya haram ataupun sebaliknya, serta sejauh manakah platform seperti ini boleh dipercayai walaupun aktiviti pelaburan ini penting ya terhadap pembangunan ekonomi, terutamanya ekonomi Muslim dalam membina status kewangan yang lebih kukuh. Namun ini bukan satu tiket untuk kita mengabaikan faktor-faktor kritikal seperti patuh syariah, keselamatan serta ilmu teknikal berkaitan dengan pelaburan. Kita tidak mahu akibat terdorong untuk mencapai keuntungan dan kekayaan dalam masa yang singkat, kita mudah menyerah wang seperti hasil simpanan gaji serta persaraan setelah berpuluh tahun bekerja kepada individu yang tidak bertanggungjawab, yang pada akhirnya semua itu lesap akibat skim pelaburan yang tidak wujud. Oleh itu, masyarakat digalakkan untuk melakukan pembacaan dan mengkaji dengan lebih serius selain kuasai ilmu asas teknikal berkaitan pelaburan sebelum membuat sebarang keputusan. Sebagai seorang Islam, adalah wajib bagi kita untuk hanya terlibat dengan pelaburan yang sah dan patuh syariah agar hidup sentiasa diberkati Allah SWT dan kedudukan ekonomi diri akan berkembang dengan lebih baik untuk masa hadapan di dalam perlindungan dan bimbingan Allah SWT. Sekian sahaja pertemuan kita untuk kali ini. Bertemu lagi kita di episod akan datang insya-Allah bersama saya Syabana Hassan, dan terima kasih buat semua yang menonton. Assalamualaikum dan selamat malam.